Kementerian Kesihatan KKM akan mengesyorkan kerajaan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan penuh di Selangor sekiranya penularan di negeri itu gagal dikawal. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata KKM juga akan mencadangkan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat di negeri itu jika jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak mampu dikekang. Sebanyak 4,446 kes baru direkodkan pada Isnin dengan Selangor terus kekal tinggi dengan 1,650 kes. Tapi persoalannya, adakah ekonomi kita bersedia jika Selangor dikenakan PKP penuh? Kita bersama Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong. Selamat pagi, Chris. Selamat pagi. Chris, mungkin apa respon Chris kiranya total lockdown dilakukan ketika ini? Di Persatuan Peniaga Malaysia, persatuan kami telah telah menghantar surat terbuka kepada Yang Amat Perdana Menteri bahawa kita menyahut cabaran agar PKP dilaksanakan secara menyeluruh. Walaupun ini akan memberi kesan yang amat ketara kepada para pengusaha, terutamanya para PKS. Tetapi pada masa sedemikian ini adalah langkah yang terbaik boleh diambil untuk menjaga keselamatan awam. Ya, Chris, apa mungkin tindakan ataupun sokongan yang sangat diperlukan oleh para usahawan ketika ini kerana kita dah lihat apa kesannya pada PKP menyeluruh tempoh hari dan apa mungkin cadangan Chris? Apa yang kita mohon dengan kerajaan persekutuan ialah mengadakan moratorium pada interest pada kaedah-kaedah yang sekarang ini dilaksanakan oleh pihak bank. Walaupun moratorium sekarang ini adalah bersasar dan ramai yang dapat moratorium tersebut, tetapi kaedah-kaedah masih berjalan. Moratorium ini hanya memanjangkan pinjaman tersebut. Tetapi kaedah-kaedah masih jalan. Jadi kita mohon supaya kaedah-kaedah ini dihapuskan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta agar bantuan subsidi gaji diteruskan dan juga dinaikkan kadar tersebut. Dan yang ketiga ialah kita memohon agar kos-kos utility seperti lesen perniagaan dikecualikan pada masa ini dan juga kos seperti air dan juga electricity diturunkan sebanyak 50%. Yang terakhir, apabila pasaran dibuka kelak, kita memohon bukan saja dibuka kelak tetapi sekarang satu SOP proaktif diamalkan dan juga dibawa oleh para peniaga bersama dengan kerajaan persekutuan. Kita melihat bahawa walaupun SOP telah diperketatkan tetapi ramai yang masih tidak mengikut SOP tersebut. Jadi kita harus mempunyai approach terhadap SOP agar pihak swasta memainkan peranan yang lebih aktif membantu pihak kerajaan supaya SOP ini diikut oleh semua lapisan masyarakat. Ya, Chris, kita tahu juga apabila bermulanya pandemik dan juga perintah kawalan pergerakan dalam negara kita sejak tahun lepas, banyak usahawan beralih kepada digitalisasikan perniagaan mereka. Pemerhatian Chris berkenaan peralihan peniaga-peniaga ini ketika ini kepada perniagaan digital, adakah ketika ini sudah semakin menyeluruh? Kita lihat pada suku tahun pertama tahun ini memang kita dapat kenaikan pembelian secara talian melalui 200 markah. Kita nampak juga bahawa ramai yang telah beralih pada perniagaan digital. Itu memang kita tidak nafikan. Tetapi kita juga nampak bahawa basket size saiz bako yang mereka the amount money that they spend adalah tidak tinggi. Malahan saiz bako kita boleh lihat bahawa di antara RM50 ke RM80 sahaja. Jadi walaupun kita nampak daripada segi pembelian dalam talian itu sudah meningkat, tetapi saiz bako itu tidak meningkat. Malah kita nampak menurun berbanding dengan tahun lepas kerana aliran tunai yang lemah di pasaran pada masa kini.
Ya, Chris, ada juga beberapa peniaga yang menyuarakan pendapat bahawa mereka mahukan total lockdown ini dilakukan secepat mungkin ialah demi melandaikan lekuk jangkitan. Dalam masa yang sama ia menjamin kelicinan perniagaan mereka di masa hadapan. Apabila kes menurun, mereka boleh melakukan perniagaan dengan lebih baik. Pandangan Chris, adakah Chris berpendapat yang sama? Saya berpendapat yang sama. Kita boleh lihat pada negara seperti Australia dan juga negara seperti UK. Apabila apabila kes meningkat, mereka mengamalkan lockdown, total lockdown ataupun lockdown secara separa, dan selepas mereka membuka semula pasaran itu, SOP untuk majlis sosial ataupun sosial di antara masyarakat diperketatkan. Jadi ini harus kita praktikan. Memang kita nampak bahawa negara-negara tersebut telah berjaya melandaikan kes-kes yang berlaku di negara mereka. Jadi kita harus belajar daripada kesilapan kita yang lepas apabila semasa RMCO pada akhir tahun lepas, kita seakan-akan orang kata melonggarkan SOP tersebut. Jadi kita harus perketatkan apabila kita membuka kembali pasaran. Tetapi pada masa kini memang kita harus orang kata mengetatkan dan juga there's no choice. Kita tiada pilihan lain tetapi lockdown untuk masa yang singkat ini supaya kita dapat melandaikan kes tersebut.